Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syahrul ucapkan kepada semua murid-murid Seriti Ikhlas, Seriti Alam, khususnya tahun 3 Al-Amin. Okey murid-murid, hari ini insyaAllah saya Ustaz Syahrul akan meneruskan pembelajaran tentang topik pelajaran kita hari ini iaitu fiqh. Okey, fiqh tahun 3 berkenaan dengan pelajaran keempat, solat berjemaah. Solat berjemaah. Okey murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran lebih lanjut, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur' alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa zukni fahma wa ja'alni minal mu'minin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhu lisajidin. Amin ya rabbal alamin. Okey murid-murid, insya-Allah jika murid-murid dah bersedia, jom kita teruskan pembelajaran kita. Okey, tengok buku teks fiqh, okey, tahun 3 pada muka surat 60. Okey, mari kita teruskan pembelajaran kita. Alright. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, Ustaz nak terangkan beberapa perkara, okey, iaitu berkenaan dengan hasil pembelajaran. Okey, apa yang perlu kamu dapat daripada pembelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan pelajaran keempat, solat berjemaah, ada 3 perkara sahaja. Okey, 3 perkara. Okey, perkara yang pertama ialah menyatakan pengertian dan hukum solat berjemaah. Itu yang pertama, pengertian dan hukum. Yang keduanya ialah menerangkan syarat sah solat berjemaah. Okey, syarat sah. Okey. Okey, yang seterusnya ialah menyatakan hikmah solat berjemaah. Okey, hikmah daripada kita melakukan solat berjemaah. Okey, itu perkara yang ketiga. Jadi sebelum kamu mahir dalam topik ini, kamu kena fahami dulu apa isi-isi penting berkenaan dengan 3 perkara ini. Okey, yang ni yang Ustaz kongsikan. Okey, baik. Okey, yang ni kalau kamu boleh lihat, Ustaz ambil daripada buku teks muka surat 60 di dalam kotak yang berwarna hijau tu. Okey, boleh tengok. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada pengertian solat berjemaah. Okey murid-murid, apakah itu solat berjemaah? Okey, mari kita tengok sama-sama. Solat berjemaah ialah solat beramai-ramai yang dipimpin oleh seorang imam. Okey, seorang imam dan diikuti oleh sekurang-kurangnya seorang makmum dengan syarat-syarat tertentu. Okey, bila mana sebut solat berjemaah, mesti ada seorang sahaja imam, tak boleh 2, tak boleh 3. Itu bukan solat berjemaah. Okey. Dan bila mana solat berjemaah pula boleh berjemaah beramai-ramai. Okey, tapi yang paling sikitnya jemaah ialah seorang. Okey. Seorang sahaja dah memadai dikira solat berjemaah. Okey. Dan dengan syarat-syarat tertentu tu, insya-Allah nanti kita akan tengok lebih lanjut berkenaan dengan syarat-syarat tersebut. Okey, baik. Okey, sebelum kita memahami solat berjemaah, okey, kita akan tengok berkenaan dengan hukum lah. Okey, kita tengok hukum dahulu. Okey, hukum solat berjemaah ialah dia ada 3 keadaan. 3 keadaan di mana hukum solat berjemaah boleh jadi fardu kifayah ataupun boleh jadi fardu ain ataupun boleh jadi sunat. Okey, kita tengok yang pertama dahulu, keadaan di mana solat berjemaah ialah fardu kifayah. Okey, ianya menjadi hukum fardu kifayah ke atas setiap lelaki di suatu tempat
bagi solat 5 waktu di masjid. Okey, contohnya keadaannya bila mana kita berada di sesuatu kampung ataupun kawasan yang kecil. Okey, satu kawasan tersebut mesti ada solat berjemaah di masjid. Okey, jika tiada solat berjemaah, satu kampung itu akan menanggung dosa. Kerana apa? Kerana penduduk kampung tersebut tidak melaksanakan solat fardu kifayah. Maksud Ustaz ialah tuntutan hukum solat berjemaah ini. Okey, itu maksud daripada fardu kifayah. Fardu kifayah dia tidak semua wajib. Setiap orang di kampung tersebut tidak semua wajib. Tapi dianya wajib ke atas wakil di dalam kelompok penghuni kampung tersebut, okey, penduduk kampung tersebut. Jadi itu yang pentingnya. Kerana ada juga wakil lelaki daripada golongan kawasan kampung tersebut supaya mengimarahkan masjid. Okey, itu masuk fardu kifayah. Okey, bila mana salah seorang penduduk kampung tersebut dah laksanakan solat berjemaah di masjid, maka seluruh ahli penduduk kampung tersebut telah terlepas tuntutan ini. Okey? Kerana apa? Kerana sudah ada wakil. Okay, itu bezanya fardu kifayah. Fardu kifayah. Maksudnya dia wajib ke atas wakil di dalam sesuatu kampung. Kalau tak ada langsung satu kampung tu solat berjemaah, tak buat fardu kifayah ini, maka satu kampung itu akan menanggung dosa. Okey, yang keduanya ialah keadaan di mana hukum solat berjemaah menjadi fardu ain, iaitu hukum solat berjemaah ini fardu ain ke atas setiap lelaki bagi solat Jumaat. Okey, solat Jumaat. Okey, solat Jumaat yang mana biasa kita buat bila hari Jumaat yang ada khutbah tu, yang tu. Okey. Jadi setiap lelaki wajib, okey, fardu ain ialah wajib ke atas individu. Maksudnya setiap seorang daripada individu muslim lelaki wajib untuk solat Jumaat. Ini maksud daripada solat berjemaah khusus pada solat Jumaat. Okey. Okey. Yang seterusnya ialah hukum solat berjemaah di mana keadaannya ialah jatuh sunat. Okey, sunat. Kita tengok keadaan di mana ianya ialah jatuh hukum sunat bagi solat sunat seperti solat hari raya. Okey, Ustaz tunjuk dekat bawah ni. Okey, poin yang ketiga ni. Sunat bagi solat sunat. Contohnya solat hari raya. Okay, contohnya biasa kita solat hari raya Aidilfitri, solat hari raya Aidiladha. Hukumnya sunat. Okey, sunat sahaja untuk dilakukan. Okey. Jadi ianya bukan wajib. Okey, kita tengok tadi, kita undur balik. Okey, slide tadi. Okey, tadi saya dah lalu dah tunjuk dah slide ni. Okey, tak apa. Kita tengok semula. Okey, bila kita dah memahami hukum solat berjemaah tersebut, kita kena fahami kedudukan makmum dalam solat berjemaah. Okey, ini adalah petunjuk penjelasan daripada gambar yang sebelah kiri ni. Okey. Dia ikut langkah demi langkah. Okey, kita akan tengok satu persatu. Okey, yang nombor satu ni, okey, wakil tunggal. Okey, wakil tunggal iaitu ianya merujuk kepada imam lelaki dewasa. Okey, imam lelaki dewasa. Okey, yang keduanya ialah ada empat ni adalah maksud daripada makmum lelaki. Okey, dewasa. Okey, makmum lelaki dewasa. Okey, ini dewasa. Okey, selepas barisan makmum lelaki dewasa, okey, kita turun lagi. Okey, yang ketiganya ialah kita tengok makmum kanak-kanak lelaki.
Okey, ini adalah kanak-kanak lelaki. Jadi hierarkinya, turutannya kena lelaki dahulu pada barisan yang di hadapan. Lelaki, mula imam, makmum lelaki, makmum lelaki, kanak-kanak. Okey, dan itu lelaki. Okey, seterusnya kita tengok saf, baris saf yang keempat dan kelima. Tengok yang keempat ialah makmum kanak-kanak perempuan. Okey, makmum kanak-kanak perempuan. Okey, ini yang keempat, kanak-kanak perempuan. Dan yang terakhirnya ialah makmum perempuan dewasa. Okey, ini makmum perempuan dewasa. Okey. Okey, barisan line up. Okey, yang belakang, saf yang belakang ialah perempuan. Okey. Mula dengan kanak-kanak perempuan dan juga perempuan dewasa. Okey. Alright. Okey, jadi kita jelas dekat sini turutan macam mana susunan-susunan yang betul. Okey, mengikut fiqh mazhab Syafi'i, iaitu mazhab kita lah. Okey. Alright. Okey, kita dah selesai berkenaan dengan kedudukan solat berjemaah. Okey, yang seterusnya kita nak pergi kepada contoh lafaz niat solat berjemaah. Okey, kita dah tahu tadi kedudukan, hukum dan maksudnya. Okey, kita akan tengok pula seterusnya contoh lafaz niat solat berjemaah. Okey, Ustaz tengok muka surat 62, murid-murid boleh buka. Okey, selak muka surat 62. Okey, contoh lafaz niat solat berjemaah. Okey, andai kata kita nak solat Zuhur. Okey, jadi mulakan dengan imam lah. Okey, imam kena solat. Okey, dengan niat yang betul, iaitu contohnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin imaman lillahi ta'ala. Okey. Selesai. Okey, dan maksudnya sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat imam kerana Allah Taala. Okey, yang ini membezakan antara imam dengan makmum. Okey. Ini imam ni penting. Maksud dia membezakan antara imam dengan makmum. Okey, yang seterusnya niat makmum pula. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin makmuman. Okey, makmuman. Okey, makmuman lillahi ta'ala. Okey, jadi kita tengok niat makmum yang penting ialah kena jelas dalam niat tersebut ada sebut makmuman. Makmuman bermaksud makmum lah. Okey, sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu syarat sah solat berjemaah. Okey, kita nak tengok syarat sah solat berjemaah. Okey, ini pun penting. Okey, penting di mana solat yang Allah akan menerima solat kita, sudah pasti akan menerima solat yang sah. Okey. Jadi nak pastikan solat kita diterima Allah, kena pastikan solat kita sah. Okey, dari segi hukumnya sah. Yang pertama ialah niat mengikut imam bagi makmum. Okey, niat mengikut imam bagi makmum. Jadi kena jaga-jaga, niat ni kena jelas. Okey. Kalau kita makmum, kita niatlah makmum. Okey, yang kedua ialah takbiratul ihram. Makmum tidak mendahului takbiratul ihram imam. Okey, jadi kena pastikan bila angkat takbir tu sebelum solat tu, kan, pada niat angkat takbir jangan melebihi imam. Okey? Imam kena angkat dulu, dah selesai baru boleh makmum angkat takbiratul ihram. Okey? Okey, yang seterusnya makmum tidak mendahului dan tidak terlalu lambat mengikut pergerakan imam. Okey, jadi
Bila mana tengah solat ni pastikan makmum ni tidak terlebih laju ataupun dia rokok dulu. Dia rokok dulu. Imam tak rokok lagi, dia dah rokok dah. Jadi dia terbatal solat dia. Okey anak-anak, kena ingat benda tu. Okey? Tak boleh laju sangat lebih daripada imam. Imam dah sujud. Imam belum lagi sujud, kamu dah sujud dah. Imam baru rokok, kamu dah sujud dah. Salah macam tu. Ya, murid-murid. Okey, jadi tidak sahlah solat kalau macam tu. Okey. Yang seterusnya, makmum mengetahui pergerakan imam. Okey, maksudnya kena kena mengetahuilah. Okey, maksudnya kita kena sedar makmum ni, kita ni jadi makmum ni kena tahu pergerakan imam. Lepas tu yang seterusnya, tiada sekatan atau penghalang antara makmum dan imam. Contohnya dia solat tu antara imam dengan makmum. Imam tu solat dekat mana? Dekat dalam masjid kan. Dalam masjid tiba-tiba ada makmum dia solat luar daripada ni masjid, jauh sangat. Maksudnya dia tidak berdekatan dengan imam pun. Dia ada penghalang ataupun dinding, solat jauh sangat dan juga ada dinding penghadang. Jadi ianya tidak dikira solat berjemaah. Sebab apa? Sebab ada sekatan, iaitu dinding masjid. Okey. Okey, yang seterusnya ialah makmum hendaklah yakin solat imamnya adalah sah. Ini pun penting. Makmum ni kena yakin. Dah jelas bahawasanya solat yang dilaksanakan oleh imam adalah sah. Okey, dari segi hukumnya, dari segi syarat sahnya memang lepaslah. Okey, dengan tertib apa semua kan, mengikut hukum, mengikut tertib dalam solat. Okey, mengikut rukun solat dengan betul dan sebagainya lah. Okey, jadi bila mana yakin, tak ada masalah, kiranya sah lah solat. Okey. Okey, jadi kita kena pastikan benda tu. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu hikmah solat berjemaah. Okey, anak-anak murid boleh tengok muka surat 63. Okey, ini kita berada pada penghujung pelajaran kita, iaitu berkenaan dengan hikmah solat berjemaah. Okey, banyak sebenarnya hikmah solat berjemaah ini. Sebab tu sangat-sangat digalakkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Okey, yang pertamanya ialah mendapat pahala 27 kali ganda berbanding solat bersendirian. Hebat kan? Banyak tu pahala 27 kali ganda. Okey, nak yang mana? Nak satu pahala ke solat sendiri ke nak solat 27 kali ganda? Mesti nak solat 27 kali ganda pahala, betul? Nak dapat pahala banyak kan? Okey, betul. Okey, yang seterusnya dapat mengukuhkan persaudaraan sesama umat Islam. Ini pun adalah salah satu kelebihan solat berjemaah ini, dapat menguatkan tali persaudaraan antara sesama umat Islam. Sebab masing-masing ada solat berjemaah sama-sama, ada kesatuan hati bila mana kita berjemaah bersama-sama. Dan yang ketiga ialah melatih hidup berdisiplin. Bila mana kita solat berjemaah ni ada tertibnya, kena ikut disiplin tu. Solat pun dah di awal waktu kan, di masjid. Jadi dapat melatih diri untuk menepati masa. Lepas tu dia dapat melatih kita untuk mengikut pemimpin. Mengikut imam ni seumpamanya kita berdisiplin untuk mengikut imam. Solat dengan betul, mengikut imam. Okey. Itu pun dapat melatih kita berdisiplin mengikut pemimpin kita yang pimpin kita solat. Okey, yang keempat ialah menimbulkan perasaan sama rata dalam masyarakat.
okey, kita dapat sedar bahawasanya pelbagai golongan lapisan masyarakat kita, ada yang golongan rakyat biasa, ada golongan bangsawan, okey, iaitu contohnya orang-orang kaya kan, orang-orang ternama, yang berhormat, YB dan juga golongan yang mana golongan diraja, okey, golongan diraja kerabatlah, yang tu pun akan turun solat berjemaah bersama-sama. Contohnya kita dapat lihat Sultan dan juga yang di-Pertuan Agong pernah solat bersama-sama dengan rakyat biasa. Okey. Contohnya solat raya kan. Solat raya, raya Aidilfitri, raya Adha kan, sebelum Covid ni lah kan. Solat berjemaah kan. Solat berjemaah. Jadi dia sama saja. Agung ke, Perdana Menteri ke, semua sama kerana apa? Masing-masing sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada perbezaan. Itu kelebihan solat berjemaah ini, supaya kita ada rasa kebersamaan. Rasa berjemaah itu lebih kuat bila mana kita rasa kita ada bersamaan. Cuba bayangkan masing-masing atau bila dia solat sendiri masing-masing, akan timbul perasaan keakuan ataupun diri sendiri, rasa sombong, rasa macam tak nak bergaul dengan orang, rasa tak sampai tahap macam tu boleh jadi kalau kita tak solat berjemaah. Hebat tak Allah Subhanahu Wa Taala memang dah gariskan dah, memang perintah daripada Allah dan disampaikan melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seruan supaya galakan kepada kita semua supaya solat berjemaah. Okey, mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar dan pelajaran dan pengajaran daripada topik pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah itu sahaja daripada Ustaz. Minta maaf jika ada yang terkurang. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nanti boleh tengok saya pada WhatsApp dan juga di dalam Google Classroom berkenaan dengan latihan tugasan kamu. InsyaAllah. Itu saja. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.